Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mulakan kuliah siri 3 dalam universiti terbuka kita, kuliah kecil-kecilan siri 3 insya-Allah. Yang malam ini kita akan bicarakan tentang tajuknya ialah masyarakat Muslim dalam kerangka demokrasi dan memahami wacana sekularisasi yang melatari masyarakat pada hari ini dan khususnya masyarakat Muslim. Jadi tajuk asalnya ialah dalam kerangka demokrasi liberal, tetapi saya ubah menjadi dalam kerangka demokrasi disebabkan demokrasi liberal ni hanyalah satu cabang daripada demokrasi dan tidak mewakili kebanyakan negara-negara orang Islam seperti yang kita nampak sekarang. Jadi disebabkan itu kita tukar kerangkanya kepada satu kerangka yang lebih besar, iaitu kerangka demokrasi. Untuk satu gambaran yang lebih jelas, bolehlah sahabat-sahabat sekalian rujuk kepada kuliah sebelum ini daripada saudara Imran mengenai perbezaan model-model demokrasi. Kita ada banyak model, liberal demokrasi, deliberatif, representatif dan sebagainya, banyak model. Jadi baik, sebelum saya masuk kepada isi-isi kuliah pada malam ini, saya ingin sekali mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah terima semua amalan kita lah. Baik, jadi insya-Allah sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada demokrasi, ingin sekali saya nak sambung apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu berkenaan dengan libertarianisme. Kerana pada saya tak cukup menyampaikan kritikan-kritikan terhadap libertarianisme, iaitu kritikan yang saya sampaikan hari itu sangat sedikit dan mungkin tidak akan dapat memberikan gambaran tentang beberapa lagi kelemahan dalam idea libertarianisme. Baik, saya akan sambung yang itu dulu. Pertamanya, disebabkan premis utama libertarian ialah pemilikan individu secara keseluruhan, total ownership of the self. Maka disebabkan itu, premis-premis yang terbina selepas daripada premis awal itu, kita dapat lihat bahawa seseorang itu disebabkan dia memiliki diri dia sendiri, maka apa yang berlaku ialah dia ini akan bertanggungjawab terhadap apa saja yang dia nak buat, dan apa yang dia boleh buat hanyalah apa yang berlaku terhadap diri dia hanyalah boleh dilakukan kalaulah tuan punya badan itu merestui perbuatan tersebut. Baik, perbuatan ini, perkara ini, idea seperti ini mendatangkan ada masalah pada kalaulah benda yang berlaku pada diri dia itu tanpa kebenaran dia, tanpa dia punya consent, tetapi memberi kebaikan pada diri dia. Contohnya, an individual in an extreme need. Kalaulah ada satu keperluan yang ekstrim terhadap seorang individu itu dan memerlukan orang lain untuk buat sesuatu pada dia tanpa dia merestui perbuatan tersebut. Dan benda ini secara jelas telah menafikan premis yang terhasil daripada pemilikan total terhadap diri tersebut yang tadi ni. Baik, jadi salah satu contoh yang boleh saya berikan terhadap dalam perkara seperti ini ialah apabila seorang, seperti mana saya dah sebut minggu lepas, apabila seorang nak lintas jalan, tiba-tiba dia tak sedar ada kereta nak langgar dia, tapi dalam masa yang sama ada orang tolak dia ke tepi. Dan benda ini secara zahir menunjukkan bahawa hak pemilikan terhadap diri dia telah dicabuli oleh orang lain tersebut. Tetapi benda ini akhirnya mendatangkan kebaikan kepada diri dia. Baik, walaupun ada jawapan daripada libertarian yang saya sebut minggu lepas, ada pandangan daripada libertarian yang kata boleh, yang kata tak boleh, yang kata ini kita terima dan sebagainya. Namun ini kekal sebagai satu masalah yang saya kira besar dalam memahami libertarian. Baik, yang kedua, lead to inefficient outcome. Asal daripada premis yang sama juga. Bila kita sebut bahawa memiliki diri sendiri, maka salah satu benda yang kita boleh, implikasi yang kita boleh lihat daripada sini ialah kemana-mana pun dia nak pergi, maka dia boleh pergi dengan bebas. Disebabkan itu, kalau sahabat-sahabat sekalian baca tulisan-tulisan libertarian berkenaan dengan hak seseorang untuk pergi ke mana-mana, mereka kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya
menentang penggunaan pasport untuk pergi ke negara-negara yang berbeza. Kerana apa? Kerana ini mencabuli hak individu, mencabuli individual liberty untuk seorang individu itu pergi ke negara lain dengan bebas. Tetapi masalah yang timbul dari sini ialah kalaulah seseorang itu tidak menggunakan pasport untuk pergi ke negara-negara lain, benda ini menimbulkan satu masalah yang lebih besar daripada kalaulah orang itu menggunakan pasport. Kerana apa? Kerana tujuan pasport itu sendiri ialah untuk memastikan keselamatan orang itu, dan memang dah banyak kali dibuktikan bahawa disebabkan ada penggunaan sistem sebegini, banyak orang yang berjaya diselamatkan daripada jenayah dan sebagainya. Jadi libertarian masih gagal menjawab perkara seperti ini hanya atas mereka menentang perkara ini hanya atas dasar pencabulan hak, disebabkan kerajaan tahu ke mana kita nak pergi. Disebabkan kerajaan tahu mana kita pergi dan mana kita berada sekarang, itu telah menunjukkan bahawa hak kita sebagai individu telah pun dicabuli. Baik, saya kira jelas dua kritikan yang besar terhadap libertarian itu terhadap hak individu. Baik, yang ketiga, kritikan daripada saudara Akil Fitri, salah seorang ahli falsafah muda di Malaysia, yang saya kira bagus, yang dia kritik idea kerajaan terbatas ataupun dalam bahasa Inggerisnya limited government. Kalau sahabat-sahabat sekalian nak baca idea limited government, sangat bagus kalau baca Milton Friedman ataupun baca Ludwig von Mises, ataupun Murray Rothbard ataupun penulis-penulis libertarian yang lain. Tapi saya sangat mengesyorkan Milton Friedman lah, kerana idea dia berpengaruh. Jadi baik, kalau kita nak tengok idea kerajaan terbatas, kritikan Akil Fitri terhadap idea kerajaan terbatas dalam libertarian ini ialah idea libertarian terhadap kerajaan terbatas gagal menjawab dua persoalan. Persoalan yang pertama ialah, baik, apa akan berlaku kalaulah berlakunya percubaan untuk menguasai pasaran secara sepihak. Maknanya disebabkan kerajaan membataskan kuasanya terhadap pasaran, maka pasaran dibiarkan sebebas-bebasnya. Maka kalau ada pihak yang hendak memonopoli pasaran, pastinya tiada tindakan yang akan dilakukan oleh kerajaan. Maka benda ini sekali lagi akhirnya menyebabkan masalah kepada rakyat keseluruhannya kalaulah ada penguasaan pasaran secara sepihak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan kedua yang saudara Akil Fitri sebut gagal dijawab oleh libertarian ialah percubaan untuk menguasai birokrasi ataupun kerajaan. Baik, disebabkan kerajaan terhad ini ada, maka kerajaan terhad ini tidak berkuasa untuk mengawal perniagaan-perniagaan besar. Jadi disebabkan tidak kuasa yang ada itu sangat sedikit untuk mengawal perniagaan-perniagaan besar, maka kita boleh tengok macam mana elit-elit yang menguasai pasaran akan menguasai politik dan juga menguasai budaya. Sebagai contoh, kita boleh tengok apa yang berlaku di Amerika Syarikat apabila budaya konsumerisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat-sahabat sekalian tinjau pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang sedang berlangsung sekarang, boleh tengok betapa banyak sponsorship daripada pertubuhan daripada syarikat-syarikat besar terhadap Mitt Romney dan juga Obama. Jadi benda ini telah menimbulkan satu persepsi daripada saya sendirilah, dan juga mungkin sahabat-sahabat sekalian boleh nampak bahawa pilihan raya ini bukan pilihan raya antara dua calon yang bertanding untuk mendapatkan mandat daripada rakyat, walaupun akhirnya rakyat akan memberikan mandat. Namun pilihan raya ini merupakan hakikatnya pilihan raya pertembungan antara syarikat-syarikat besar ini untuk bawa calon yang akhirnya boleh mendatangkan kepentingan bisnes kepada mereka lah. Baik. Jadi benda ini merupakan satu kerisauan yang saudara Akil Fitri tulis dalam artikel dia, kritik atas libertarianisme. Dan yang saya kira satu kritikan yang jelas yang saya nak tunggu jawapan daripada para libertarian lah. Baik.
Baik, jadi sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu mengenai Muslim dalam demokrasi dan juga wacana sekularisasi ini, saya nak ingatkan kepada siapa yang mahu bertanyakan soalan, maka bolehlah ajukan soalan di bahagian chat, di ruangan chat di Ustream anda masing-masing, di skrin komputer anda masing-masing lah. Baik, dah agak pula bang, ya bang. Baik, jadi sebelum kita masuk ke dalam tajuk kita pada hari ini, mari kita tinjau apakah nazam tajuk pada hari ini, iaitu Muslim dalam kerangka demokrasi, memahami wacana sekularisasi. Masyarakat Muslim. Baik, kenapa saya gunakan perkataan masyarakat Muslim? Sebelum itu, kita boleh bahagikan nazam tajuk ini kepada dua bahagian. Pertamanya, kita akan melihat bagaimana masyarakat Muslim ini dalam kerangka demokrasi. Yang kedua, kita akan melihat mengenai wacana sekularisasi. Kenapa pentingnya mengenai bincang perbahasan mengenai wacana sekularisasi untuk memahami demokrasi? Kerana dua perkara ini sangat-sangat berkaitan. Kenapa sangat-sangat berkaitan? Kerana ia berkaitan dengan apa yang kerana ia sangat berkaitan dengan idea pilihan, idea kebebasan, idea apa itu hak Tuhan, hak manusia dan sebagainya. Baik. Minum air dulu. Baik. Jadi seterusnya, kenapa tajuk ini kita fokuskan kepada masyarakat Muslim, bukannya kita letakkan Islam seketui. Baik, saya nak terangkan dulu supaya kita dapat kontekstual perbincangan pada hari ini. Baik, masyarakat Muslim ini disebabkan kita nak mengkaji dari sudut perubahan sosial. Kita bukan mahu mengkaji dari sudut Islam dari secara teologi ataupun secara falsafah yang melatari idea Islam ataupun doktrin Islam itu sendiri. Kita nak mengkaji perubahan sosial masyarakat Muslim. Kita nak mengkaji bagaimana proses sekularisasi dalam masyarakat Muslim dan proses demokratisasi dalam masyarakat Muslim. Dan sebab itu saya kira jelas kenapa kita letakkan masyarakat Muslim dan bukan juga kita letakkan perkataan Islam secara seketui. Gedebuk macam tu. Baik. Sahabat sekalian, antara rujukan yang saya boleh bawakan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah buku yang ditulis oleh Profesor Nader Hashemi daripada University Denver, iaitu Islam, Secularism and Liberal Democracy. Walaupun ada beberapa bahagian dalam buku ini yang saya kurang puas hati, tetapi saya kira buku ini dia bawa satu idea yang baru. Yang pertamanya bila dia membawakan teologi politik John Locke untuk diletakkan, diimplementasikan dalam mengkaji proses perubahan sosial masyarakat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia mencadangkan satu idea baru, iaitu an indigenous theory of Muslim secularism. Walaupun pada akhirnya saya tak puas hati dengan apa yang disebut teori tersebut, tetapi kita bolehlah bincangkan malam ini untuk kita sama-sama perbahaskan. Baik, jadi sahabat sekalian, dalam menanggapi buku Profesor Nader Hashemi ini, ada beberapa persoalan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Baik, pertamanya kita dapat lihat global trend dalam masyarakat antarabangsa, iaitu pasca peristiwa 11 September. Peristiwa 11 September, waktu itu saya berada di Hospital Besar Al-Ostar kerana pembedahan mata saya. Pasca peristiwa 11 September 2001, banyak penulis ataupun komentator menulis dan bertanyakan persoalan yang penting, iaitu seolah-olah persoalan ini merupakan satu persoalan yang mendasar dalam Islam, iaitu adakah Islam itu tak ngam dengan demokrasi dalam yang melatari masyarakat barat. Baik, jadi kita dapat lihat daripada persoalan ini ada beberapa implikasi yang boleh kita lihat. Implikasi ini daripada bahasa Inggeris lah, implication, bukan kesan, tetapi apa yang boleh imply daripada persoalan tersebut. Baik, iaitu bila kita tanyakan persoalan ini, maka kita boleh anggap bahawa sebenarnya kita bertanyakan soalan yang lain juga, iaitu pertama,
Adakah demokrasi itu secara organik muncul di barat? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah proses demokrasi itu sebenarnya lancar di barat? Adakah proses demokratisasi itu sebenarnya lancar di barat? Democratization ialah proses untuk membentuk satu demokrasi. Baik, dan yang ketiga ialah seolah-olah Islam itu ada sesuatu yang menidakkan ataupun menafikan proses demokratisasi. Baik, maka kita lihat sebentar apa yang ditulis oleh Profesor Amartya Sen dalam bukunya Identity and Violence, dan saya kira hujah yang sama juga disebut oleh Amartya Sen dalam buku yang sama, iaitu Development as Freedom. Dalam kedua-dua buku ini membawakan idea bahawa sebenarnya satu benda yang tersilap kalau kita menyatakan bahawa demokrasi itu secara organik muncul di barat. Sama juga ada yang disebut oleh Profesor Nader Hashemi dalam buku Islam, Secularism and Liberal Democracy. Bila approach Profesor Nader Hashemi ini lebih kepada historical, iaitu melihat bukti-bukti sejarah, adakah bagaimana bagaimana proses menuju kepada demokrasi dan sekular berlaku di barat, dan adakah pengalaman ini sebenarnya dilalui oleh umat Islam pada hari ini. Baik, apa yang disebut oleh Amartya Sen dalam kedua-dua buku ini, ada yang disebut dalam Identity and Violence, tak disebut dalam Development as Freedom. Ialah sebenarnya banyak idea demokrasi ataupun idea proses-proses demokratik telah berlaku di Asia, di Timur, dan dalam tradisi-tradisi yang lain seperti Islam dan sebagainya, yang tak ada kaitan sama sekali dengan barat waktu zaman sebelum barat mencapai Renaissance lagi. Maka di sini disebut bahawa beberapa contoh seperti waktu zaman Maharaja Asoka di India. Waktu zaman Maharaja Asoka di India pada abad ketiga sebelum Masihi, Amartya Sen mendatangkan contoh bahawa Asoka sendiri telah mempengerusikan satu majlis perwakilan Buddha. Apa tujuan majlis perwakilan Buddha ini, sahabat sekalian? Ialah untuk mengkodifikasikan satu rules for public discussion. Maknanya Asoka ini, disebabkan apa yang kita dah belajar dalam sejarah SPM dulu, iaitu Asoka ini selepas dia insaf, selepas dia menang perang Kalinga, dia insaf. Disebabkan dia dah bunuh banyak orang baru insaf. Maka disebabkan dia dah bunuh banyak orang dan dia insaf, maka apa yang dia nak buat ialah dia mahu menjadi seorang raja yang bertimbang rasa terhadap rakyat, membawa idea-idea Buddhisme dan sebagainya. Dan disebabkan itu, dia telah menghimpunkan banyak ilmuwan-ilmuwan Buddha dalam satu majlis perwakilan Buddha untuk mengkodifikasikan undang-undang untuk public discussion. Dan disebabkan dia nak buat public discussion ini, menunjukkan bahawa idea demokratik sudah muncul di India, di Timur, sebelum Barat tahu lagi tentang demokrasi itu apa, kecuali di Athens lah. Di Athens memang dah maju dah waktu itu, di Greece, di Rome dan sebagainya. Memang dah ada contoh-contoh idea-idea demokratik seperti yang Imran telah cakap sebelum ini. Baik, baik. Dan seterusnya, contoh yang kedua yang Amartya Sen telah bawa dalam buku Identity and Violence ini ialah pada zaman Maharaja Shotoku. Maharaja Shotoku ini waktu zaman abad ke-7 Masihi, iaitu anak kepada Maharani Suiko di Jepun. Apa yang Maharaja Shotoku ini buat, saya pun terkejut juga waktu mula-mula baca tentang perkara ini kali pertama. Sebab maafkan saya, sebab di Jepun kita dapat melihat idea Confucianism melatari kehidupan masyarakat Jepun dengan begitu banyak sekali, dengan begitu besar pengaruhnya. Jadi agak pelik kalau kita nak mengatakan bahawa idea-idea descent daripada bawah ke atas ini boleh dibawa oleh Maharaja Shotoku pada waktu itu. Tetapi menarik lah untuk kita berbincangkan, iaitu Maharaja Shotoku, apa yang dibuat oleh Maharaja Shotoku ialah menggubal satu constitution, a constitution of 17 articles, untuk memastikan bahawa polisi-polisi utama negara
dihasilkan melalui public discussion. Baik. Apa yang disebut oleh Maharaja Shotoku ialah, ini saya quote dia punya kata-kata. Amartya Sen quote daripada mana? Saya tak tengok lagi dia punya reference. Iaitu, decision on important matters should not be made by one person alone. It should be discussed by many. For every man have heart and their own leanings. Their right is our wrong and the wrong is our right. Dan disebabkan itu Maharaja Shotoku mahukan perlembagaan 17 artikel ini digubal, dan daripada penggubalan itu kita boleh menetapkan satu undang-undang untuk public discussion. Baik. Jadi apa tujuan saya bawa semua contoh ini ialah untuk menafikan idea bahawa demokrasi itu secara organik berasal daripada barat. Organik ni maksudnya apa? Semula jadi berasal daripada barat. Saya mengatakan bahawa idea demokratik sudah muncul di tempat-tempat lain sebelum barat menerima secara meluas idea demokrasi ini, kecuali di Greek ataupun di Rom, seperti yang telah saudara Imran sebutkan dulu. Dan sebelum itu pun ada di seperti yang John Keane sebut di Mesir dan sebagainya. Baik. Seterusnya, ada satu lagi. Waktu Alexander the Great, waktu Alexander the Great sampai ke India, dia menemui satu sekumpulan ilmuwan Jain. Jain ini orang yang menganut kepercayaan Jainisme. Jadi dia menemui sekumpulan ilmuwan Jain, maka dia pun heran sebab geng-geng Jain ni buat tak tahu ya ke dia. Maka dia pun heran. Dia pun tanya, "Oi, awak pasal apa hangpa buat tak tahu kat aku? Aku raja ni. Aku dah conquer banyak tempat dan hari ni aku mai tempat hangpa buat tak tahu kat aku. Pasal apa?" Maka itu yang ditanya oleh Alexander the Great kepada geng-geng ilmuwan Jain ni lah. Jadi apa yang geng-geng ilmuwan ini bantai balik, dan saya kira ia satu smash kepada Alexander the Great, ialah mereka mengatakan bahawa sebenarnya hang pun manusia sama dengan kami, dan kita mempunyai hak yang sama. Kita asal daripada tempat yang sama, dan akhirnya kita akan mati dan masuk ke dalam tanah yang sama. Dan benda ini menunjukkan bahawa idea demokratik yang melatari falsafah demokrasi itu sendiri, bahawa setiap manusia ada hak yang sama untuk menyuarakan pandangan, untuk memilih apa yang dia mahu, sudah ada dalam kerangka fikir ilmuwan-ilmuwan Jain pada waktu itu. Dan untuk yang lebih jelas, saya kira saudara sahabat sekalian bolehlah rujuk kuliah Imran sebelum ni lah. Baik. Dan juga kuliah saya sebelum ini yang semester lepas, yang kalau nak yang lebih jelas, yang saya pakai baju bersih, yang baju kuning tu. Baik. Seterusnya sahabat sekalian, kita akan melihat kepada bagaimana keadaan umat Islam dalam negara-negara umat Islam pada hari ini. Kerana perkara ini saya kira satu perkara yang sangat penting untuk kita memahami bagaimana dinamisme sosial masyarakat Islam, perubahan sosial masyarakat Muslim sebelum kita buat kesimpulan bahawa masyarakat Muslim bagaimana dalam untuk menghadapi demokrasi, masyarakat Muslim menghadapi sekularisasi bagaimana. Baik. Jadi sahabat sekalian, mari kita lihat kepada okey. Jadi okey, ada di sini. Baik, mari kita lihat kepada apa yang disebut oleh Profesor Nadir Hashami dalam, tak silap saya, tajuk yang pertama dalam buku dia, bila dia outline beberapa perkara yang melatari masyarakat Islam pada waktu ini. Pertama, kita dapat lihat negara-negara masyarakat Muslim menghadapi sesuatu yang dinamakan the general absence of democracy. Bermakna dalam kebanyakan negara umat Islam pada hari ini, kita tidak ada satu demokrasi yang berfungsi dengan baik. Bagaimana berfungsi dengan baik? Iaitu sama ada tak ada demokrasi langsung, seperti di Saudi, ataupun walaupun adalah demokrasi sikit-sikit, tapi dari sudut pemerintahan secara keseluruhan, kita boleh katakan demokrasi tidak ada. Ataupun di Brunei, tapi dalam negara-negara umat Islam yang lain yang ada demokrasi, banyak demokrasinya tempang. Contohnya seperti di Iran ataupun di Malaysia.
Sebab itu ada bersih, sahabat sekalian. Sebab demokrasi kita tempang. Dah lah tempang, teruk pula tu. Baik. Dan seterusnya, di negara-negara yang lain yang dapat kita lihat demokrasinya tempang. Kenapa, sahabat sekalian, masyarakat Muslim ini payah sangat nak jadi satu masyarakat yang demokratik, yang benar-benar meraihkan perbezaan. Baik. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua yang Nadir Hashimi letakkan dalam outline tersebut ialah poor state of human rights, iaitu hak-hak asasi manusia ini di kebanyakan negara-negara umat Islam ini dicabuli. Sebagai contoh, di Iran, apa yang kita dapat lihat di Iran ketika selepas pilihan raya presiden pada tahun 2009, bila orang turun di jalan raya untuk membantah SPR Iran pada waktu itu, apa yang telah dilakukan ialah berlaku pembunuhan terhadap beberapa demonstran-demonstran oleh pihak berkuasa pada waktu itu. Itu pertama, hak asasi manusia untuk berkumpul dan bersuara dinafikan. Yang kedua, yang seterusnya, di Syria pada hari ini. Mengapa berlaku seperti di Syria pada hari ini? Saya tak perlu cerita, saya kira. Yang seterusnya ialah Mesir pada zaman Mubarak. Kenapa ramai aktivis ditangkap dan dipenjara? Kenapa dibuang negeri dan sebagainya? Jadi kebebasan-kebebasan yang melatari hak asasi manusia yang universal, iaitu hak bersuara, hak berbeza pandangan, hak berkumpul, hak membuat organisasi dan sebagainya, kenapa dalam kebanyakan negara umat Islam ini dinafikan? Di Malaysia, kenapa bersih diberikan reputasi yang buruk oleh media kawalan kerajaan? Kenapa kerajaan mengatakan bersih itu haram dan akhirnya dimalukan oleh mahkamah bahawa sebenarnya bersih itu halal? Padan muka. Baik, kenapa benda-benda ini berlaku dalam kalangan umat Islam? Ini persoalan yang cuba dijawab oleh Nadir Hashimi dalam buku Islam, Secularism and Liberal Democracy. Baik. Dan seterusnya, apabila Profesor Nadir Hashimi nak meneruskan penghujahan, dia cuba membawa teologi politik John Locke untuk diaplikasikan dalam perubahan sosial masyarakat Islam. Dan kenapa bila dia cuba menjawab kenapa perlu ambil teologi politik John Locke untuk kita aplikasikan kepada sosial umat Islam, dan apa yang hujah utama Prof. Nadir Hashimi untuk menjawab persoalan ini ialah, kita lihat umat Islam kebanyakannya pada hari ini apabila bercakap tentang identiti, yang melatari identiti umat Islam ialah Islam itu sendiri. Agama sebagai penunjuk identiti yang utama untuk umat Islam pada hari ini, kebanyakan, bukan semua. Dan kemudian pada zaman John Locke menulis, agama merupakan penunjuk identiti yang utama juga kepada orang Kristian pada waktu itu. Dan pada hari ini kita boleh lihat bahawa hanya sedikit saja kita boleh cam bahawa dia ni Kristian ke, dia ni tak Kristian ke dan sebagainya. Maka dan kalau kita tanya dia siapa dia, jarang sekali orang nak bercakap tentang saya seorang Kristian dan sebagainya. Baik, maka kita boleh katakan penunjuk identiti orang Kristian itu zaman dulu jelas, zaman kini dah kurang jelas. Baik. Dan kemudian persoalan yang cuba dijawab dalam tajuk seterusnya ialah mengapa wujudnya fundamentalis Muslim dalam masyarakat Muslim pada hari ini. Bila kita ada satu kerangka demokrasi, mengapa muncul fundamentalis Muslim? Pertama, kita yang saya kira sangat jelas ialah kita tak mau demokrasi, kita nak kembali kepada khilafah. Khilafah menolak demokrasi. Jadi mengapa ada cubaan-cubaan seperti ini yang kita cuba jawab? Baik, kemudian kita terus kepada jawapan yang diutarakan oleh Prof. Nadir Hashimi, dan saya nak bawa juga jawapan daripada beberapa orang penulis lain lah. Baik, bila kita sebut mengenai demokratisasi dalam kalangan umat Islam, kita boleh lihat bahawa kebanyakan proses demokratisasi ini merupakan proses yang imposed, proses yang datang dari luar, yang datang bersama dengan penjajah. Contohnya, British menjajah Malaya, British yang bawa constitutional monarchy, British yang bawa idea bahawa pilihan raya perlu ada di Malaya.
British yang banyak menyumbang kepada demokratisasi masyarakat Malaya. Jadi itu contoh di Malaysia, contoh di India pun sama, contoh di negara-negara umat Islam yang lain pun sama, kecuali Arab Saudi dan Brunei lah. Baik, jadi benda ini telah mewujudkan sentimen bahawa sebenarnya demokratisasi dan demokrasi ini merupakan the other, idea yang luar, idea yang merupakan idea luar daripada Islam, dan Islam mesti menentang idea ini tanpa melihat secara dalam apakah falsafah yang melatari di sebalik demokrasi, dan adakah Islam secara inherent, secara dia sendiri menerima ataupun menolak idea seperti ini. Tidak ada perbahasan yang mendalam berkenaan perkara ini, kecuali sehinggalah pada penghujung abad ke-20 lebih banyak ilmuwan mula menulis berkenaan Islam dan demokrasi, Islam dan masyarakat Muslim dalam demokrasi dan sebagainya. Saya boleh cadangkan beberapa buku seperti buku Tariq Ramadan, Arab Awakening. Itu buku baru, tetapi banyak saya kira banyak insight yang bagus mengenai demokratisasi di Timur Tengah. Kemudian buku yang saya belum baca lagi, iaitu Asif Bayat, Making Islam Democratic. Dan yang saya dah baca Asif Bayat ialah Islam and Democracy, What is the Real Question. Itu yang saya dah baca. Tetapi mungkin sahabat sekalian boleh rujuk kepada sama ada Islam and Democracy, What is the Real Question, ataupun ni lah, Making Islam and Democratic. Siapa? Boleh download Making Islam Democracy. Making Islam Democratic boleh download, kata Imran. Jadi sahabat sekalian, apa yang kita nak buat sekarang ialah jangan terpengaruh, jangan ikut sembrono apa yang disebutkan oleh orang. Kita berbahas atas landasan ilmu. Kita berbahas atas landasan adakah benar idea ini membawa ke situ, apakah premis yang ada dalam idea ini. Kita bedah betul-betul. Baik, itu yang sepatutnya kita anak muda pada hari ini buat. Bukan ikut orang tua. Bila orang tua sebut kata Islam lawan demokrasi, dan kita pun ikut Islam demokrasi, benda ini tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah. Dan sebab itu intellectual discourse sangat penting untuk membawa dua idea yang dilihat berbeza bersama-sama. Adakah ia sebenarnya berbeza, ataupun adakah ia sebenarnya melengkapi, atau bagaimana? Baik. Banyak masa dah ni. Baik, InsyaAllah saya akan habiskan dalam masa 10 minit lagi sebelum kita buka kepada soalan lah. Baik, kemudian yang kedua, antara benda yang kita boleh lihat dalam dinamisme masyarakat Islam mendepani cabaran demokrasi ialah rapidly modernizing countries. Proses modernisasi yang rapid telah menyebabkan umat Islam mendepani beberapa persoalan-persoalan yang penting dalam kehidupan. Pertama, mengapa proses ini tiba-tiba berlaku? Tak ada soalan tu saja yang saya sebut. Yang pertama, semasa dan selepas proses ini berlaku, apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat Muslim ialah bertambahnya kebuluran, bertambahnya kemiskinan, bertambahnya pemerintahan autokratik, bertambahnya kemelaratan dalam kalangan umat Islam. Maka disebabkan itu timbul persoalan, adakah proses modernisasi, dan seiring dengan modernisasi ini ialah proses demokrasi sebenarnya mengancam keselamatan kita umat Islam dan juga keselamatan Islam secara keseluruhan. Jadi ini persoalan yang muncul selepas berlakunya proses demokratisasi dalam kalangan umat Islam. Dan ini jawapan kepada mengapa fundamentalis Islam ini muncul, sebagai reaksi kepada segala persoalan-persoalan ini. Disebabkan ini juga muncul slogan-slogan seperti Al-Islam huwal hal, Islam sebagai penyelesai segala masalah dan sebagainya. Dan disebabkan itu juga gerakan-gerakan ini mendapat sokongan popular di negara-negara umat Islam, kerana mereka melihat appeal kumpulan-kumpulan ini sebagai kuat, sebagai benar. Maka benar sebab kita dah ambil idea dari luar, kita jadi miskin. Maka benarlah bahawa kita kena ambil idea Al-Islam huwal hal,
kembali kepada Islam yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan ini. Dan itu merupakan apa yang dialami oleh kebanyakan umat Islam di negara Muslim pada masa ini. Baik, melatari baik, seterusnya mari kita lihat apa sikap terhadap demokrasi dalam kalangan umat Islam. Saya nak bawa sikap ilmuwan Islam terhadap demokrasi, iaitu kalau ada yang menerima demokrasi, ada yang menolak dan sebagainya. Jadi kita terima itu sebagai perbezaan pandangan, tapi kita nak melihat kepada mengapa dia menerima, mengapa dia menolak secara total ataupun yang menolak secara sikit. Kemudian dia bawakan idea untuk ubah demokrasi. Contohnya Maududi bawa idea teodemokrasi. Untuk idea lebih jelas boleh rujuk kuliah Imran minggu lepas. Mengapa perkara perbezaan pandangan ini timbul? Baik, saya nak fokus kepada yang menerima demokrasi seperti Asif Bayat, Tariq Ramadan, Jasir Auda dan sebagainya. Mengapa mereka membawa idea bahawa demokrasi ini kita boleh terima? Jadi pertamanya atas dasar ataupun basis. Apa itu falsafah yang melatari demokrasi? Iaitu hak yang sama untuk memilih, hak yang sama untuk bersuara, kebebasan yang dijamin untuk setiap rakyat ini memang ada dalam doktrin-doktrin agama kita, iaitu Islam. Jadi nilai-nilai demokratik memang sudah ada dalam Islam. Cuma model yang kita bawa itu berbeza daripada zaman-zaman sebelumnya. Disebabkan itu Khalid Abdul Fadl, kalau saya nak cadangkan kepada sahabat sekalian, buku yang baik yang telah ditulis oleh Khalid Abdul Fadl, iaitu Islam and the Challenge of Democracy. Buku ini sebenarnya dia himpunan esei. Esei pertama ialah esei Islam and the Challenge of Democracy, tulisan Khalid Abdul Fadl sendiri. Kemudian selepas itu ada kalau tak silap ada 10 balasan terhadap esei tersebut daripada ilmuwan lah, seperti John L. Esposito, Jeremy Waldron, Sami Zubaida, Asif Bayat tak pastilah ada atau tak. Jadi buku ini saya kira sangat baik untuk mereka yang berminat dengan perbahasan Islam dan dalam mendepani cabaran demokrasi. Baik, dan seterusnya mari kita lihat pula apakah yang penting untuk kita fahami mengenai proses sekularisasi. Saya kira kita dah selesai melihat beberapa attitude ataupun beberapa proses yang melatari masyarakat Muslim dalam kerangka demokrasi pada hari ini. Dan disebabkan itu hari ini disebabkan proses modernisasi, disebabkan yang mengikut proses modernisasi ini ialah proses percambahan maklumat, proses penyebaran maklumat yang semakin cepat disebabkan internet, disebabkan percetakan dan sebagainya. Maka masyarakat mahukan satu ruang yang terbuka untuk bersuara. Masyarakat mahukan ruang untuk sama-sama terlibat dalam membuat keputusan. Kita tidak dapat menghalang proses ini daripada berlaku, kerana proses ini merupakan satu proses yang berlaku seiring dengan tuntutan-tuntutan sejarah yang berlaku pada hari ini. Dan disebabkan itu saya kira model-model demokrasi perlu kita dalami supaya kita boleh ambil model yang baik untuk kita aplikasikan dalam masyarakat Muslim pada hari ini. Proses demokratisasi kita tak dapat elak. Memang satu proses yang yang merupakan proses yang mendasar dalam kerangka masyarakat pada hari ini. Baik, saya kira selesai berkenaan dengan demokrasi. Mari kita lihat pula berkenaan dengan sekularisasi. Wacana sekularisasi. Mengapa penting wacana sekularisasi? Ialah untuk kita faham apa itu wacana sekularisasi dan apakah signifikan sekularisasi ini untuk kita memahami hubung kait antara kehidupan beragama untuk menghadapi demokrasi. Baik, seterusnya sahabat sekalian, mari kita lihat antara perkara penting untuk diketahui oleh kita semua, terutamanya golongan Islamis, ialah minum yang tak.
Ya, baik. Antara perkara penting yang perlu diketahui oleh kita semua, terutamanya golongan Islamis, ialah apa itu sekularisme dan apa itu sekularisasi. Secara ringkas, sekularisasi ialah proses menuju sekularisme. Jadi, kita akan fokus kepada proses ini, iaitu terdapat beberapa persoalan-persoalan penting yang perlu kita beri perhatian untuk kita memahami proses ini. Sampaikan persoalan yang sangat mendasar, iaitu betulkah dia wujud? Baik, kita akan melihat kepada dari ciri sosial masyarakat dalam proses sekularisme, dan kita tak akan tengok sangat kepada wilayah falsafah yang melatari sekularisme itu sendiri, tapi kita akan lebih fokus kepada perubahan sosial masyarakat dalam menghadapi proses sekularisasi. Pertamanya, kita kena ingat bahawa proses sekularisasi ini bukannya satu proses yang homogenis. Homogenis ini maknanya proses yang sama dalam semua latar masyarakat. Tidak, ya sahabat sekalian, dia tak sama. Kerana masyarakat ini dia jadi sekular macam lain. Masyarakat ini proses dia jadi sekular macam lain. Jadi, sebelum itu saya ingat saya perlu bagi apa general overview of secularization itself. Okey, dia merupakan satu perbahasan yang hangat sehingga ke hari ini dalam kalangan ahli falsafah, dalam kalangan political theories, dalam kalangan sosiologis. Jadi, perkara ini sangat hangat dibincangkan pada hari ini disebabkan beberapa perkara lah. Kerana kalau dulu kita ada teori sekularisasi yang mengatakan bahawa over time, selepas berlakunya modernisasi, maka masyarakat akan sedikit demi sedikit meninggalkan agama. Itu general view yang diimani satu masa dahulu. Tetapi pada hari ini, kita boleh tengok beberapa general trend di negara-negara lain yang kita boleh katakan sebagai menafikan trend ini. Jadi disebabkan itu, pemikir seperti Roger Fink dan Rodney Stark menyebut bahawa kita perlukan satu teori yang menerangkan mengenai variasi. Bukannya satu teori menyebut bahawa sekularisasi ini wujud ataupun tidak. Kerana sekularisasi ini memang wujud. Dia itu mengikut Rodney Stark dan juga Roger Fink lah. Sebab kalau kita tengok di negara-negara yang berbeza, prosesnya lain. Dan dengan rujukan khusus kepada negara umat Islam, prosesnya sangat berbeza berbanding dengan negara-negara Eropah. Mengapa? Kerana di kebanyakan negara Islam, proses sekularisasi ini berlaku disebabkan proses top down, bukannya proses bottom up. Proses top down ini rujukan, kalau sahabat-sahabat nak tengok rujukan mengenai perkara ini, saya kira diterangkan dengan begitu jelas oleh Nadir Hashemi dalam yang buku yang saya sebut tadi lah. Saya tak dapat nak tayang sebab bukunya dalam Kindle. Jadi disebabkan itulah. Dan satu lagi buku yang baik untuk saya cadangkan supaya kita memahami wacana sekularisasi ini ialah Pippa Norris dan juga Ronald Inglehart, Sacred and Secular, Politics and Religion Worldwide. Jadi saya kira buku ini sangat baik untuk menerangkan proses sekularisasi itu sendiri dalam perubahan sosial dan membawakan bukti-bukti empirik daripada negara-negara yang berbeza untuk kita lihat bagaimanakah teori ini dapat diaplikasikan dalam contoh-contoh sebenar yang berlaku di negara-negara yang berbeza. Baik, mari kita lihat apa yang disebut oleh Prof. Nadir Hashemi, bahawa sebenarnya proses sekularisasi di kebanyakan negara umat Islam ialah top down, bukannya bottom up seperti yang berlaku di Eropah. Kalau kita tengok proses yang berlaku di Iran, Shah Reza Pahlavi, bila dia mendapat kuasa, dia melakukan proses sekularisasi menggunakan kuasa. Menggunakan kuasa, bukannya masyarakat tersebut yang mahukan sekularisasi, yang membawa kepada sekularisasi itu berlaku dalam masyarakat. Kedua, Kamal Atatürk bila mendapat kuasa, menggunakan kuasanya untuk
menjalankan proses sekularisasi yang bersifat authoritarian. Bukannya datang daripada rakyat di bawah, kemudian sekularisasi itu berlaku secara natural. Baik. Kalau kita tengok pengalaman sejarah di Eropah selepas Reformation, selepas zaman Reformation, kita boleh melihat bahawa banyak pertembungan antara division agama yang berbeza, antara mazhab yang berbeza, bahawa bagaimana sebenarnya kita menanggapi persoalan agama dan politik. Kita dapati sejarah Eropah ini memainkan peranan penting supaya manusia berfikir semula bahawa kita perlu meletakkan layout yang jelas. Apa peranan agama dan institusinya, dan apa peranan politik dan institusinya. Baik, jadi disebabkan itu, sejarah Eropah kita boleh letakkan secara ringkas sebagai Reformation. Selepas itu satu period yang kita boleh katakan sebagai memikirkan semula apa sebenarnya hubungan agama dan politik. Kalau saya nak quote Anthony Giddens, salah seorang sosiologis, dia sebut reflexive questioning of the self, mempersoalkan diri sendiri dan juga institusi yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Adakah benar yang dibuat itu? Baik, jadi selepas Reformation, selepas proses itu, selepas itu barulah berlaku satu masyarakat yang sedikit demi sedikit disekularisasikan daripada bawah ke atas. Dan kalau kita lihat proses modernisasi di Eropah ini dibantu dengan lebih jauh oleh revolusi perindustrian yang bermula di Manchester. Baik, revolusi perindustrian ini, sahabat sekalian, telah membawa satu fenomena, iaitu satu idea dalam masyarakat bahawa kita memerlukan satu framework yang bersifat empirical dan scientific untuk maju, dan kita perlukan specialization. Daripada sini kita ada idea individualism. Setiap orang itu berbeza dan perlu pisah daripada masyarakat secara keseluruhan. Idea yang melatari ini telah datang daripada proses perkilangan, proses perindustrian yang pesat yang maju hasil daripada division of labour yang mendasar pada waktu itu. Jadi proses modernisasi ini sekaligus telah menyebabkan proses sekularisasi dalam kalangan masyarakat Eropah berlaku. Kerana apa? Baik, kita akan lihat mengenai security axiom selepas ini, yang insya-Allah kita akan habiskan dalam masa 2 minit lah lebih kurang. Baik, kalau kita tengok traditional teori berkenaan dengan sekularisasi, kita dapat lihat kebanyakan traditional social thinker seperti Emile Durkheim, seperti C. Wright Mills, Auguste Comte dan sebagainya. Apa yang disebut mengenai sekularisasi ialah masyarakat bila melalui arus modernisasi, apa yang disebut oleh C. Wright Mills ialah secularization is a corollary historical process. Mengikut jujukan sejarah, maka sekularisasi ialah satu proses yang mesti berlaku disebabkan modernisme berlaku. Dia seiring dengan modernisasi. Jadi sama dengan Auguste Comte yang membahagikan period manusia sebelum dan selepas moden itu kepada 3 fasa. Pertama, fasa religious, fasa beragama. Kedua, fasa metafizik, fasa memikirkan bahawa rasional dan falsafah punya penerangan berdasarkan fenomena alam lebih diambil perhatian berbanding dengan penerangan agama. Dan seterusnya, positive stage, bahawa pemahaman alam yang bersifat positif, pemahaman yang bersifat saintifik dan empirik akan menjadi pilihan manusia, bukan pemahaman daripada kacamata agama. Baik, seterusnya kita akan menjawab persoalan mengapa proses sekularisasi berlaku. Saya dah sebut tadi berkenaan dengan the security axiom. Baik, security axiom ialah satu idea bahawa existential security akan meningkat hasil daripada modernisasi yang berlaku dalam masyarakat. Existential security ni apa, sahabat sekalian? Existential security ni ialah satu perasaan bahawa diri ini berasa lebih selamat
dan tidak memerlukan bantuan daripada luar untuk meneruskan kehidupan. Dan axiom ini terbina daripada beberapa idea yang boleh kita lihat secara jelas, iaitu pertamanya ialah perbezaan antara negara kaya dan negara miskin. Hari ini pun jelas, iaitu negara kaya dan negara miskin ini. Negara kaya, basic security, keselamatan asas rakyat sudah terjaga daripada polisi negara, daripada income yang terjamin, daripada sistem defense yang baik, daripada keamanan yang boleh dijaga dengan baik dan sebagainya. Dan disebabkan itu, proses ini menjadikan manusia merasakan bahawa agama tidak lagi penting untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Dan yang kedua, kita lihat negara-negara miskin, kita boleh tengok kebanyakan negara miskin ni ada masalah dalam basic security, seperti premature death, kelahiran kanak-kanak lepas lahir, seperti kemarau, kebuluran, dan paling teruk state failure. Ini mungkin sahabat sekalian boleh tengok statistik dikeluarkan oleh kalau tak silap saya Foreign Post mengeluarkan statistik bahawa beberapa negara ini merupakan negara-negara yang gagal, failed states index. Jadi dan seterusnya sahabat sekalian, yang seperti yang telah saya sebutkan tadi, perbezaan proses sekularisasi antara masyarakat Islam dan masyarakat Eropah, kita boleh lihat dengan lebih jelas melalui pengalaman dua tokoh reformis dalam dunia Islam, iaitu Muhammad Abduh dan juga Afghani. Mengapa bila Muhammad Abduh dan juga Afghani menulis bersama-sama jurnal Al-Urwatul Wuthqa, mereka menulis bahawa kita perlu mendepani proses modernisasi ini dengan berani mengambil nilai-nilai yang ada dan dalam masa yang sama kembali kepada nilai-nilai Islam yang asal. Mengapa? Mengapa diskurs itu berubah sebegitu rupa pada masa tersebut? Selepas modernisasi yang sangat rapid berlaku di barat. Jadi sebab itu kita boleh lihat kebanyakan reaksi terhadap Abduh dan Afghani, ada banyak reaksi yang menentang idea mereka ini. Sebab itu kita boleh lihat bahawa bagaimana masyarakat Muslim pada waktu itu masih lagi belum dapat menerima modernisasi dan juga apa-apa yang datang bersama-sama dengannya. Dan seterusnya sahabat sekalian, kita ada tengok berkenaan dengan security axiom. Dalam security axiom ini, mengapa kita dapat bina satu security axiom ini, ialah pertamanya the rational Weltanschauung, the loss of faith, perubahan Weltanschauung dalam kalangan masyarakat. Perubahan Weltanschauung ni perkataan Jerman, maksudnya pandangan alam, cara kita memandang, cara kita menanggapi permasalahan-permasalahan di sekeliling kita. Jadi the loss of faith, itu yang pertama. Untuk memahami security axiom, mengapa kita membentuk axiom ini, ialah pertamanya rational Weltanschauung based on the loss of faith. Mengapa loss of faith? Kita tengok dari zaman pencerahan, from the age of enlightenment. Pertamanya tradisi positivism. Positivism ialah satu tradisi bahawa sains dan bukti empirikal sebagai kayu ukur kepada kebenaran. Kemudian dan ilmuwan yang boleh kita tengok dalam tradisi positivism ni antaranya ialah Auguste Comte lah. Dan kemudian daripada zaman pencerahan, kita ada selepas itu satu proses yang akhirnya membawa kepada revolusi perindustrian. Dan revolusi perindustrian ini berkembang dan banyak mempengaruhi manusia, dan akhirnya menjadikan manusia itu memikirkan bahawa pemikiran kita ini akan maju kalau kita berfikir seperti mesin. Kita berfikir menjadi orang yang positif, tidak tertakluk kepada kepercayaan-kepercayaan yang bersifat metafizik, kepercayaan bersifat di luar otherworldly, kepercayaan bersifat di luar dunia ini. Dan disebabkan itu proses ini berlaku. Baik, saya nak cadangkan satu filem yang baik untuk tengok bagaimana individualisme berlaku seiring dengan perindustrian. Idea perindustrian ini menimbulkan idea bahawa kita boleh jadi lebih efisien dengan pisah-pisahkan setiap bahagian untuk kita specialize labor dan sebagainya. Jadi ini telah membawa kepada implikasi yang lebih besar, iaitu setiap orang merasakan dirinya terpisah
daripada masyarakat. Boleh tengok filem I Am yang diarahkan oleh siapa? Filem I Am. Nanti aku post. Oh, okey. Nanti saudara Imran akan post di Facebook beliau dan dia akan tag saya jugalah, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian boleh tengoklah di sana. Baik. Dan seterusnya yang kedua yang melatari the security axiom ini selepas the loss of faith ialah yang kedua ialah the loss of function, the loss of purpose, iaitu kehilangan fungsi. Mengapa kita perlu beragama sedangkan kita tak ada fungsi apa pun agama ni dalam hidup kita? Timbul persoalan seperti itu. Dan penghujaan ini penghujaan yang bersifat teleologi. Teleologi bermakna berhujah dari sudut fungsi sesuatu benda. Jadi antara pemikir yang berhujah dari dalam the loss of function ini ialah Emile Durkheim sendiri. Emile Durkheim ini sahabat sekalian salah seorang pemikir functionalism yang terkenal sebagai salah satu aliran dalam kajian sosiologi. Apa yang Durkheim sebut dalam buku dia Elementary Form of Religious Life, dia sebut bahawa fungsi institusi agama dan juga functional differentiable selepas revolusi perindustrian. Maknanya fungsi institusi agama ini dan fungsi institusi-institusi lain berubah selepas berlakunya revolusi perindustrian. Pertamanya kita tengok sebelum berlakunya pencerahan di Eropah, kebanyakan benda di ruang awam, public sphere masyarakat Eropah ditentukan oleh gereja dan juga institusi agama yang lain. Tetapi selepas pencerahan dan juga revolusi perindustrian, kita tengok division of labor itu berlaku dengan begitu pesat. Setiap orang ada tujuan dan juga tugas dan juga tugasnya sendiri. Maka di sini fungsi institusi agama ini secara tidak langsung telah di downgrade kan, telah diturunkan martabat dan akhirnya agama dilihat sebagai tidak ada fungsi untuk memberi kebahagiaan dalam hidup manusia. Dan disebabkan itu kita boleh bina the security axiom based on existential security. Dan saya kira itu penjelasan mengenai proses sekularisasi yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir sahabat sekalian, mari kita lihat kepada cabaran idea sekularisasi ini. Pertamanya, Rodney Stark dan Roger Fink sendiri mengatakan bahawa sekularisasi ini tidak dapat kita katakan sebagai satu proses yang homogeneous, bahawa kita perlukan satu satu teori yang menerangkan variasi. Yang kedua, kita katakan Profesor Peter Berger. Saya boleh bawa buku dia. Ni antara buku dia yang saya kira mudah untuk difahami, iaitu Invitation to Sociology. Bila dia sebut bahawa world is furiously religious nowadays. Hari ini kalau kita nak tengok trend beragama dalam kalangan masyarakat dunia, kita tak dapat nak melihat apa sebenarnya flow yang baik daripada teori klasik berkenaan dengan sekularisasi. Kerana hari ini menurut Profesor Peter Berger, bahawa the world is furiously religious today as it ever was. Dan statistik di UK sendiri menunjukkan bahawa tahun ini sahaja ratusan ribu orang memeluk agama Islam, mula mendekati agama. Mengapa? Jadi perkara ini menafikan beberapa idea berkenaan dengan sekularisasi. Dan seterusnya, kita dapat lihat disparities in different nations. Maknanya perbezaan, kesenjangan antara beberapa negara-negara yang berbeza di dunia pada hari ini. Negara kaya dan negara miskin. Yang kaya dan miskin jurangnya semakin melebar, dan hal ini telah ditambah dengan faktor populasi rakyat di negara miskin, telah menambahkan rakyat yang menghadapi kemiskinan. Dan hal ini sekali lagi membawa kita kepada satu dapatan, iaitu secara keseluruhan masyarakat di dunia ini lebih beragama. Walaupun di negara-negara kaya banyak orang yang meninggalkan agama. Dan kita dapat lihat di negara kaya sendiri, di United States, ramai yang menghadiri church
dan semakin ramai sebenarnya yang menghadiri gereja pada hari Ahad dan sebagainya. Dan seterusnya, yang terakhir untuk malam ini ialah kalau kita mengatakan bahawa agama kehilangan signifikan dalam institusi politik dan juga sosial, satu soalan penting untuk kita perhatikan, iaitu walaupun kosakata agama tidak digunakan dalam institusi-institusi ini, tetapi nilainya, kita boleh katakan nilai tersebut ada dalam agama. Kita mungkin tidak menggunakan perkataan hizbah, tapi kita menggunakan perkataan seperti audit dan sebagainya. Kita tidak menggunakan perkataan muhasabah, tetapi kita menggunakan perkataan timbang tara, perkataan public discussion dan sebagainya. Tapi kosakata ini bukan kosakata agama, tetapi ideanya ialah idea yang ada dalam agama. Adakah ini juga menunjukkan sekularisasi ataupun masyarakat masih ada nilai agama, cuma kosakatanya sahaja, bukan kosakata agama? Saya kira setakat itu saya buka untuk soalan. Setakat ini tiada persoalan. Kita akan tunggu 1 minit. Kalau tak ada kita akan tunggu 2 minit lah, 2 minit. Kalau tak ada persoalan, saya kira kita boleh tutup lah. Imran tolong tutup lagu latar. Okay, lagu sikit. Okay. Jadi tak ada persoalan daripada sahabat-sahabat sekalian. Saya kira bolehlah saya tutup ketika ini. Jadi sebelum itu saya nak promote buku-buku yang mungkin berguna untuk memahami perkara ini. Pertamanya, Amartya Sen, Identity and Violence. Kedua, yang ni saya dah promote dah, iaitu Amartya Sen, Development Freedom as Freedom. Dan buku ini ada dalam Kindle, tapi saya sebutlah, iaitu pertamanya Sacred and Secular Religion and Politics Worldwide, ditulis oleh Pippa Norris dan Ronald Inglehart.
Yang kedua Profesor Nazar Hashimi, Islam, Secularism and Liberal Democracy. Kemudian Peter Berger sendiri menulis beberapa buku, tapi buku ini Invitation to Sociology ni buku yang secara ringkas mengenai sosiologi sahaja, bukan mengenai ideanya mengenai agama dan sekularisasi. Dan seterusnya The Universal Hunger for Liberty, ditulis oleh Michael Novak. Apa yang menarik mengenai buku ini ialah apabila Michael Novak menyebut apa culture of liberty, budaya-budaya mengenai kebebasan bersuara, kebebasan memilih dan sebagainya ini, chapter 1 dalam topik besar The Culture of Liberty ialah tajuknya Islam. Jadi apa yang dibuat ialah teologi Islam berkenaan dengan kebebasan, dan bagaimana Islam mendapat idea, ilmuwan Islam mendapat idea tersebut daripada Greek dan sebagainya. Kemudian Milton Friedman ini saya dah ni minggu lepas, dan juga John Stuart Mill, iaitu Considerations on Representative Government, yang saya kira sangat penting untuk kita fahami berkenaan dengan demokrasi. Baik, jadi insyaAllah semoga kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan akan disampaikan oleh Saudara Imran dengan tajuk Cinta dan Seks, satu pandangan falsafah. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.